Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu sekalian, cikgu berharap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera dan seterusnya sentiasa terpelihara daripada virus yang sedang melanda negara kita sekarang ini. Baik, pada hari ini murid-murid kita akan belajar tentang kata ganti nama diri kedua. Seperti biasa, cikgu berharap murid-murid telah pun bersedia dengan pensil dan juga buku nota masing-masing. Tanpa membuang masa lagi, kita terus saja pergi kepada slide kita yang pertama. Baik, murid-murid sekalian, sebelum ini cikgu sudah pun terangkan tentang kata ganti nama diri pertama. Dan pada hari ini, cikgu akan teruskan penerangan cikgu tentang kata ganti nama diri kedua. InsyaAllah, dalam video yang seterusnya, barulah cikgu akan terangkan tentang kata ganti nama diri ketiga. Berkenaan kata ganti nama diri kedua, ianya digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Ianya juga dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu tunggal dan jamak. Seperti mana yang murid-murid dapat saksikan, antara contoh-contoh kata ganti nama diri kedua dalam bentuk tunggal adalah seperti awak, anda, engkau, tuanku dan juga kamu. Bagi jamak pula, ada dua contoh kata ganti nama dirinya, iaitu kalian dan juga kamu. Cikgu harap murid-murid tidak keliru di sini kerana seperti mana yang murid saksikan, perkataan kamu terdapat dalam dua bentuk, iaitu tunggal dan juga jamak. Dan selepas ini, cikgu akan terangkan dahulu penggunaannya dalam bentuk tunggal, barulah diikuti penggunaannya dalam bentuk jamak pula. Baik, kita lihat yang pertama, awak. Ianya digunakan apabila bercakap dengan sahabat karib. Seperti mana yang pernah cikgu terangkan sebelum ini, sahabat karib bermaksud sahabat yang telah dikenalinya sejak sekian lama ataupun sahabat yang erat hubungannya. Selain daripada itu, awak juga digunakan apabila orang atasan bercakap dengan orang bawahan. Contohnya, perbualan antara majikan dan juga pekerjanya. Selain daripada itu juga, awak digunakan apabila pasangan suami isteri sedang berbual. Okey, dan yang terakhir, ianya juga digunakan apabila bercakap dengan orang yang baru dikenali. Kerana apa? Kerana ianya akan kelihatan lebih sopan. Contoh ayat di sini, cincin ini untuk awak, kata Sazli kepada Nurin. Jadi berdasarkan ayat ini kita boleh lihat Sazli dan Nurin merupakan pasangan suami isteri. Seterusnya, kita lihat ayat yang kedua. Saya harap awak akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, kata Encik Wahab kepada Fahmi. Mungkin di sini Encik Wahab ialah seorang majikan, manakala Fahmi pula merupakan seorang pekerjanya. Yang kedua, anda. Anda digunakan ketika bercakap dengan orang kedua yang tidak berada di hadapannya. Sebagai contoh, melalui perbualan telefon, ketika menulis surat ataupun radio. Yang ini murid-murid biasa dengar ketika kita sedang mendengar radio. Perbualan antara juruhebah dan juga pendengar yang main telefonnya, kebiasaannya juruhebah akan menggunakan anda untuk merujuk kepada pendengar tersebut. Contoh ayat yang diberikan di sini, tahniah diucapkan kepada anda kerana telah berjaya memenangi peraduan ini, kata juruhebah radio itu kepada Sazli. Seterusnya, engkau. Engkau digunakan apabila bercakap dengan orang yang rapat atau ketika berdoa kepada Tuhan. Contoh ayat yang cikgu dapat berikan di sini, yang ini perbualan antara dua orang sahabat yang rapat hubungannya. Jadi, bila engkau akan meminang anak Pak Kasim itu? Tanya Saidin kepada Khalid. Jadi apabila dua orang sahabat yang mempunyai hubungan yang rapat, mereka boleh menggunakan kata ganti nama diri kedua, iaitu engkau. Baik, yang seterusnya,
Ini merupakan ayat apabila kita sedang berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita gunakan perkataan engkau? Kerana ianya kelihatan seperti hubungan yang sangat erat antara makhluk dan juga Tuhannya. Contoh ayatnya, Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau ampunilah segala dosa hamba-Mu ini. Yang seterusnya, kamu. Kita lihat dahulu dalam bentuk tunggal. Kamu digunakan apabila bercakap dengan orang yang rapat hubungannya atau rakan sebaya. Kamu ni sama seperti engkau tadi. Ianya digunakan apabila bercakap dengan orang yang rapat hubungannya. Baik, contoh ayatnya. Wah, meriahnya suasana di rumah kamu ini, kata Siti kepada Aminah. Kita tengok ayat yang kedua. Sudahkah kamu siapkan kerja yang cikgu berikan tadi? Tanya ibu kepada Ammar. Jadi, di sini kita dapat lihat hubungan antara Siti dan Aminah sangat rapat, manakala ibu dan juga Ammar juga sangat rapat hubungannya. Yang kelima, tuan hamba. Seperti mana yang pernah cikgu terangkan sebelum ini berkenaan perkataan hamba dan juga tuan hamba, ianya sudah tidak digunakan lagi pada masa kini. Ianya hanya digunakan pada zaman dahulu, seperti contoh ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Contoh ayat yang cikgu berikan di sini, lebih baik tuan hamba pulang ke rumah kerana hari sudah pun senja. Kata siapa? Kata Hang Tuah kepada Hang Jebat. Seperti mana murid-murid telah pun ketahui, Hang Tuah merupakan rakyat jelata ataupun orang biasa. Begitu juga dengan Hang Jebat, mereka merupakan rakyat jelata. Jadi penggunaan kata ganti nama diri kedua yang sesuai dalam perbualan mereka ialah tuan hamba. Baik, sekarang ini kita lihat pula tuanku. Tuanku digunakan apabila rakyat jelata ataupun orang biasa ketika sedang bercakap dengan raja, sultan ataupun kerabat diraja. Kerabat diraja di sini bermaksud permaisuri, putera, putri dan sebagainya. Contoh ayatnya, benarkah tuanku akan menyertai rombongan ke Temasek itu? Tanya Bendahara Tun Perak kepada Sultan Mahmud. Bendahara Tun Perak merupakan rakyat jelata ataupun orang biasa. Sekiranya Tun Perak berbicara dengan Sultan Mahmud ataupun Sultan Mahmud ni raja ya. Jadi kata ganti nama diri yang kedua yang harus digunakan oleh Bendahara Tun Perak ialah tuanku. Baik, sekarang ini kita lihat pula kata ganti nama diri kedua dalam bentuk jamak ataupun ramai, iaitu kalian. Kalian digunakan apabila kita bercakap dengan beberapa orang, maksudnya ramai yang diajak bercakap itu. Contoh ayatnya, mengapakah kalian tidak menyiapkan kerja yang cikgu beri? Tanya Cikgu Hawa kepada anak-anak muridnya. Baik, berdasarkan ayat yang pertama ini, kita dapat lihat anak-anak muridnya. Ianya menunjukkan bilangan yang ramai ya. Jadi, Cikgu Hawa haruslah menggunakan kata ganti nama diri kedua iaitu kalian apabila bercakap dengan anak-anak muridnya yang ramai itu. Seterusnya, ayat yang kedua. Kalian harus berhati-hati ketika berenang di sungai yang deras arusnya itu, kata Pak Rahmat kepada sekumpulan kanak-kanak itu. Okey, sekumpulan kanak-kanak ya, ianya merujuk kepada bilangan yang ramai. Jadi Pak Rahmat harus menggunakan kata ganti nama kalian apabila bercakap dengan sekumpulan kanak-kanak itu. Dan sekarang ini kita lihat pula kata ganti nama diri kedua kamu dalam bentuk jamak. Ianya digunakan apabila orang dewasa sedang bercakap dengan orang yang lebih muda usianya ataupun umurnya. Contoh ayatnya, ke manakah kamu semua ingin pergi? Tanya Pak Cik Zul kepada anak-anaknya. Ataupun kita lihat ayat yang kedua, kamu sudah mandi? Tanya Puan Raihana kepada anak-anaknya. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita rujuk perkataan anak-anaknya, ianya juga menunjukkan bilangan yang
ramai. Jadi, berdasarkan dua ayat di sini, Pak Cik Zul dan juga Puan Raihana haruslah menggunakan kata ganti nama diri kedua iaitu kamu ketika bercakap dengan anak-anaknya. Baiklah murid-murid sekalian, tamatlah penerangan cikgu tentang kata ganti nama diri kedua. InsyaAllah selepas ini cikgu akan teruskan penerangan tentang kata ganti nama diri ketiga dalam video yang seterusnya. Seperti biasa, sekiranya murid-murid ada sebarang pertanyaan, murid-murid boleh hubungi cikgu melalui panggilan telefon ataupun WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah cikgu akan membantu murid-murid sekalian. Jadi untuk hari ini sekian saja daripada saya, Cikgu Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.